Zakat sendiri makna dia cukup cantik. Tahu makna apa zakat? Az-zakat bermakna an-numung, dengan makna kesuburan, makna segar, makna sihat. Itu makna zakat. Sebab itulah kita tengok bank riba, bila dia nak ambil riba dengan orang, dia tak kata tekanan, dia kata interest, dia sebut bunga. Bunga cantik ke tak cantik? Semua orang nak dengan bunga. Apa ni? Bunga. Oh, comel. Comel tak comel pun, lepas-lepas beli tengok, banyak juga. Barulah kita nampak. Dia guna istilah dalam zakat dengan mana az-zakat bermakna an-nama, dengan mana subur. Manusia yang keluar zakat, harta dia subur. Duduk di situ keindahan dia. Baru kita nampak Allahu Akbar, betul sungguh. Kita ni ada hak orang miskin. Orang miskin ni apa benda yang dia kena buat? Dia sudah miskin, dia memerlukan. Kita orang kaya, maka kita kumpul-kumpul daripada harta kita, letak kepada orang fakir miskin. Cantik tak cantik? Orang fakir miskin, bila dia tengok orang kaya dalam kawasan dia kenal. Karena itulah di antara hikmah syariat, zakat ini tidak dipindahkan. Sebab apa tidak dipindahkan? Sebab kita nak bagi dalam kawasan kita, orang yang miskin menerimanya, dia akan doa, ya Allah, beri lalu sikit kali lalu ke depan tangga kita, ya Allah, kayakanlah lagi jutawan ni. Sebab duk tunggu zakat nak curah mari. Tahun ni dapat juga 1,000. Tahun depan kalau dia dapat lagi projek besar, tentulah 1,500 tahun depan. Dia doa. Tapi kalau lalu tak pernah dapat RM1 pun, neraka orang tua ni, bila nak terbakar rumah dia ni. Itu yang dia fikir. Bukan semua orang miskin jahat macam ni, tidak. Tapi ini dia panggil gambaran rahmatnya Islam itu. Bila orang miskin mengetahui dia ada hak dia dalam harta orang kaya, pada waktu itulah dia rasa. Sama juga dengan syariat lain dan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat korban, ibadat yang kita buat. Pasal itulah ana secara peribadi tidak suka kalau kita nak korban, kita hantar semua sekali. Korban kita tu pergi seluruh dunia, pergi sana sini. Mana untuk orang kampung kita? Mana korban di rumah kita? Leceh lah ustaz, buat korban hari raya, baju cantik, nak panggil orang kenduri pula. Allahu Akbar. Hilang dia punya hikmah. Tujuan kita korban litaqarrubi ilallah wa tawsi'ati ala al-fuqara. Kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita juga memeluaskan makanan pada hari raya kepada orang fakir miskin yang ada di sekitar kita. Jemput rumah, ada kambingnya, ada kendurinya, ada makanan. Barulah kita nampak indahnya hidup bermasyarakat. Satu komuniti, satu masyarakat yang hidup harmoni. Orang miskin boleh masuk dalam rumah kita. Orang miskin, poket kita, dalam poket kita ada hak dia. Cantik tak cantik? Barulah kita rasa zakat ini bukan satu bebanan. Sama juga dengan mari Ramadan, mari puasa. Indah tak indah puasa itu? Indah. Sebab apa kita nampak? Hati manusia ini ada penyakit. Penyakit dia panggil syarahut ta'am, penyakit syahwat makan. Tahan tak tahan kita dengan makan ni? Saya ingat cukup sukar apabila sebut bab makan, payah lalu kita nak pertahankan. Sebab semua orang yang menjadi masalah hari ni duduk di mana? Kenapa tak pergi kuliah tu? Tak sempat. Apa yang tak sempatnya? Cari makan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu manusia ni suka makan, yuhibbuna al-ta'am, suka mari makan, sehingga kita tak tahu. Terlupa kita kadang-kadang tarikh yang besar. Pada hari Ashura orang suruh puasa pun makan. Bagaimana nak menyembuhkan hati manusia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok hati manusia keras, punca dia di antaranya suka makan. Dia makan, maka dia mari pula di situ, dia tengok ibadat di antara ibadat di sini. Selain bersedekah dengan harta, kita juga bersedekah, tidak makan makanan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itulah baru kita nampak manusia ni duduk di mana? Duduk di bawah kuasa Allah. Makan kita suka, tapi oleh kerana Tuhan perintah supaya kita tak makan, kita berhenti daripada makan. Maka dia mari berpuasa. Berpuasa ni dikira zakat kepada tubuh badan. Zakat harta duduk di mana? Duduk di zakat. Zakat waktu duduk di mana? Duduk di salat. Salat ni ambil waktu. Dalam satu hari satu malam, bila kita kena salat, bermakna kita kena berhenti kerja. Kita kena bangun daripada tidur. Kita kena relax sekejap, tengok apa-apa saja pun berhenti kerana nak salat. Maka waktu yang kita gunakan untuk salat itu dia kira zakatul waqti. Waktu itulah untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla selain daripada ibadat-ibadat yang lain.
Baik, kita pergi yang terakhir dalam bab kita ni, iaitulah dalam haji. Contohnya, bila manusia ni haji, kita tengok haji duduk di mana? Haji itu sendiri duduk di merangkumi seluruh ibadat. Semua ibadat duduk di mana? Duduk di haji. Ada tubuh badan, haji kena pergi. Karena tidak ada dalam satu ibadat yang Allah Ta'ala sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Allah Taala perintahkan kita pergi haji ke rumah Allah. Kerana apa? Luar min istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu sampai kepadanya. Orang tak mampu wajib haji, tak wajib haji? Tak wajib haji. Cuma tuan-tuan yang mampu ni tak nak pergi. Dia kata, kenapa ustaz buat tuduhan palsu macam tu? Dalilnya sampai hari ni belum lagi mendaftar dengan tabung haji nak pergi haji. Daftar dah? Yang daftar tak apa. Dapat tahun berapa? 2040. Kalau daftar tahun ni akan dapat 2040. Saya kata mudah-mudahan kalaulah tuan-tuan mati pada hari tu, sekarang bukan nak suruh matilah, kalau mati. Sebab mati ni kena kalau lah, memang dia nak mati. Malaikat mari tayang. Dia kata, banglo siapa ni? Saya. Ini 3-4 buah kereta depan tangga ni, yang ratus-ratus ribu belakang ni, saya. Tengok dalam rekod haji belum ada. Kita nak jawab apa depan Tuhan pada waktu itu? Nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Rumah besar, kereta besar, tiba-tiba haji tak pergi. Sedangkan kemampuan kita 4 kali ganda lagi haji. Mampu tak mampu? Sangat mampu. Tapi kalau kita ada CJ daftar haji, boleh tunjuk lah. Kota tak ada lagi malaikat. Tahun 40 baru dapat. Saya memang nak pergi dah, tabung haji yang salah. Dan tabung haji juga kena. Kita selamatlah insya-Allah pada waktu itu. Wallahu alam, saya tak nak kata tabung haji kena, tapi usaha kena ada. Ini langsung daftar haji pun tidak. Macam mana kita nak kata usaha ada? Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala letak haji ini rukun Islam yang kelima. Haji duduk di akhir. Kerana dia merangkumi seluruh perbincangan kita dalam akidahnya ada. Duduk di mana haji dalam akidah? Mana ada haji dalam akidah ustaz? Orang tak belajar pun sifat Allah ke apa tak? La. Selepas je seorang itu berihram labbaik hajjan, apa benda yang kita buat yang pertama sekali? Apa benda yang kita gerak? Syiarul hajj duduk di mana? Labbaik Allahumma labbaik. Kata. Kau tak ingat dah pergi haji baru ni? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini syiar haji duduk mana? Duduk di tauhid. Tapi kalau pergi haji masih lagi akidah kita tidak berpegang dengan Allah, kita lontar. Orang tanya nak pergi melontar apa tu? Ni ramai jemaah haji bila kita tanya, saya saja nak test market ya. Esok kita mula melontar. Nak lontar apa? Dia akan jawab lontar syaitan. Baik. Kalau kita lontar tak kena, syaitan tu merangkak balik atas kepala kita, balik sekali dengan kita. Tu yang ramai orang pergi haji sampai Jeddah, keluar balik dah jambur dia. Kata apa? Angin Jeddah ni kuat, jambur keluar balik dah dekat situ. Belum lagi sampai Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur keluar jambur boleh tak? Jeddah keluar dah. Sebab salah teknikal. Saya tak kata bukan salah ibu mengandung, salah teknikal. Sebab konsep yang kita pergi haji itu ibadah. Kenapa kamu melontar? Liiqamati zikrillah. Tujuan melontar kerana nak mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Tuan-tuan jangan cari dalam buku kita ni. Keindahan Islam ini cari hikmah. Orang duk cari banyak sangat hikmah. Dia kata ustaz tak lengkap buku ni. Sebab apa? Hikmah haji tak sebut kenapa melontar 7 kali, kenapa ta'in 7 kali, kenapa tawaf 7 kali. Oh, saya kata satu saya kena jawab, tak pada nak tulis dalam buku. Kena jawab kat sini ke tak payah jawab? Jawab juga. Jawab kita jawab malam ni. Jangan balik kan tak boleh jawab dah. Saya pun bilang dengan dia. Sebabnya saya kata hari ada 7. Dia pun tulis. Apa lagi? Langit 7. Bumi 7. Kalau kat Malaysia kedai 7 lagi ada. Itu duk bilang banyak-banyak 7, akhir sekali dia pun kata, pada ada ustaz, banyak dah 7. Saya pun tak tahu apa sebab. Lain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, innamat tawafu yubaybai. Tawaf di Baitullah.
sa'i di antara Safa dengan Marwah, melontar jamrah li iqamati zikrillah, untuk mengingatkan kepada Allah. Itu je yang ada. Jadi semua perkara yang kita buat, yang pertama sekali dalam ibadat haji itu merangkumi seluruh rukun iman, seluruh rukun Islam yang bermula daripada tauhid. Pergi haji kalau tak boleh lagi mengikis sifat-sifat, perasaan-perasaan cinta kepada syirik dan kemungkaran, bermakna orang itu masih lagi benar-benar benar menggilap tauhid dia di Makkah Al-Mukarramah.